نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل على سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعليك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Tuhan sekalian alam, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan Allah pada pagi ini untuk sama-sama mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dunia yang diberikan Allah, dipinjamkan Allah kepada kita sebagai jabatan untuk kita menuju ke akhirat. Allah menyebut di dalam Quran, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Sebahagian daripada manusia dia mengejar dunia dan sebahagian manusia lagi ia mencari akhirat. Dan kita melihat di dalam sejarah Nabi yang kita bincangkan sebelum-sebelum ini, bagaimana perjalanan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar kita untuk menjadikan akhirat sebagai matlamat yang paling besar di dalam kehidupan, dan dunia adalah jambatan untuk kita sampai ke akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Negeri akhirat itu yang lebih baik dan lebih kekal. Tidak ada yang lebih baik daripada apa yang dijanjikan Allah di akhirat sana, kerana nilai dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada sedikit pun pada sisi Allah nilai tingginya nilai dunia pada pandangan kita. Pada Allah ianya tiada apa-apa. Sebab itu Allah mengutuskan Rasul, mengutuskan para Nabi untuk membimbing kita hidup di dunia dan kemudian menjadikan dunia sebagai jambatan menuju ke akhirat. Diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Bila Allah nakkan kebaikan kepada seseorang, ista'malahu. Allah berikan dia peluang-peluang untuk beramal. Maka Allah berikan kita hari ini, antaranya contoh ialah kita diberi peluang Allah untuk berada di masjid ini. Untuk sama-sama kita beramal, menunaikan solat, kita berzikir, kita sama-sama membincangkan tentang Islam. Ista'malahu, Allah sedang memberikan peluang. Sebab itulah setiap nafas yang datang ke dalam diri kita, masuknya oksigen, keluarnya hidrogen, bernafasnya kita adalah peluang yang Allah berikan untuk beribadah. Sebab itu semua orang diberikan masa 24 jam, tetapi bukan semua orang boleh berada di masjid dan surau. Semua orang diberi masa 24 jam sehari sama, tapi bukan semua orang boleh membaca Quran setiap hari. Kerana apa? Kerana ia kecenderungan ke arah yang mana? Apabila kita melihat dunia sebagai besar, maka sibuklah mengejar dunia sehingga tiada masa untuk berjamaah, tiada masa untuk membaca Quran. Maka Allah menurunkan Rasul, mengutuskan para anbiya untuk membimbing kita cara hidup, bagaimana kita nak aturkan kehidupan agar mendapat redha Allah, yang mana kita pasti akan bertemu dengan Allah dan kita akan membawa segala amalan. Dan jangan jadi kita orang-orang yang menyesal, seperti mana yang diperingatkan Allah di dalam Quran. Kan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, alangkah baiknya kalau kami ni, kata orang kafir, apa dia? Kuntu turaba, jadi tanah saja, tak perlu dibangunkan. Kenapa? Bila melihat amalan mereka tidak ada nilai di sisi Allah, mereka orang yang tidak beriman, tidak ada amalan nak bawa bertemu dengan Allah. Maka sebab itulah datangnya Nabi dan Rasul nak menunjukkan kepada kita jalan kehidupan yang sebenar. Mana dia jalan? Raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula yang kita sebutkan selalu tuan-tuan. Jangan lidah sahaja lembut menyebut raditu billahi rabba. Aku redha Allah sebagai Tuhanku. Wa bi islami dina, Islam sebagai agamaku. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, Nabi Muhammad itu nabi dan rasulku. Lidah bukan min petah berkata-kata menyebut ayat tersebut, menyebut doa tersebut sebagai zikirnya, maksuratnya, tetapi perbuatannya adalah berlawanan dengan iqrar yang diucapkan. Maka Allah turunkan para anbiya dan nabi untuk membimbing kita. Sebab itu kata para hukama, Allah tidak memberikan kita memilih jalan atau cara bagaimana untuk kita mati, tetapi Allah memberi pilihan kepada kita jalan untuk hidup. Wahadainahun najdain. Ada dua jalan, kiri kanan, benar ataupun tidak, dalal sesat ataupun kamu dalam bilhaq di jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus atau jalan yang bengkang-bengkok, kamu pilih. Nak hidup dalam jalan mana tuan-tuan? Jalan Islam? Kehidupan kita jalan kafir? Cara makan minum kita cara Islam? Kisahkan tentang halal haram? Atau kehidupan kita makan minum kita asalkan sedap? Walaupun dia daripada orang kafir, walaupun dia daripada orang yang tidak beriman, kerana dia sedap, kita tak kisah semua itu. Akhirnya berpuluh atau ratusan kali kita tertipu dengan makanan yang disediakan oleh orang-orang yang bukan Islam. Kadang-kadang kerana terlalu husnuzan dengan orang yang menyediakan makanan. Sebab tu kita disuruh berhati-hati. Kan akhirnya kita makan nasi ayam orang yang bukan Islam. Kita makan kari yang bukan orang Islam, yang kita tak tahu sumber dan sebagainya. Jadi Allah berikan kita peluang. Dan hiduplah, dipilihlah jalan kehidupan kamu. Cara mati kamu Allah tentukan. Cuma kita hanya berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Kita minta Allah bagikan kita kematian dalam keadaan yang paling baik, husnul khatimah. Beriman kepada Allah. Caranya Allah yang tentukan, tapi cara kehidupan kamu pilihlah. Kamu nak cari yang mana? Jadi tuan-tuan, itu sebagai renungan kita. Kita belajar sejarah, melihat sejarah untuk melihat cara hidup Rasulullah menjadi panduan dan juga motivasi dalam kehidupan kita seharian. Ya, sebab itu kita melihat sejarah-sejarah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bulan-bulan yang lalu, bulan lepas saya tak boleh datang, ada kursus. Bulan-bulan yang sebelumnya kita melihat tentang sejarah baginda sebelum dilantik menjadi rasul. Perkahwinannya dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, perniagaannya di Syam. Kemudian kita melihat tentang kelebihan-kelebihan baginda, dan akhirnya kita melihat sebelum ini ialah peristiwa tahkim. Kebijaksanaan baginda sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan pertelingkahan orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, tentang siapa yang akan meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya setelah dibuat pembinaan semula Kaabah sebelum baginda menjadi rasul, akibat daripada binaan lama yang tidak kukuh dan mula runtuh. Itu jadi berlakulah peristiwa tahkim, dan peristiwa itu merupakan satu petunjuk dan dapat dilihat oleh orang-orang Quraisy betapa bijaknya seorang manusia yang mereka memanggilnya sebagai gelaran Al-Amin, seorang yang jujur menyelesaikan pertelingkahan sesama mereka. Jadi pada pagi ini kita nak menyambung tentang bagaimana permulaannya baginda menjadi rasul, menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mula fasa yang berikutnya. Fasa yang sebelumnya adalah fasa sebelum menjadi rasul. Dan kemudian fasa sekarang, fasa sudah menjadi rasul. Dan ujian semakin berat. Kan asyaddan nasa bala'an al-anbiya summa yalunahum. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi,
kemudian orang yang mengikut mereka, orang yang mengikut mereka. Bila dah jadi Nabi ni, ujian semakin berat. Tuan-tuan macam kita lah. Masa bujang hidup penuh dengan cara bujang. Boleh lepak pukul 12, pukul 1 baru balik. Kan? Cara bujang. Bersembang dengan kawan-kawan, duduk kenal mamak lebih kenal pada jiran sebelah. Kenapa? Kita hidup dalam keadaan bujang. Tetapi bila berkahwin, maka perubahan itu berlaku. Tak bolehlah lepak sampai tak balik-balik. Kan balik tengah malam, kenapa? Ada isteri, ada anak-anak di rumah yang perlu dilihat. Fasa itu berubah, maka ujian kehidupan berubah, corak hidup juga berubah. Itulah dia manusia yang sentiasa berubah-ubah, namun berada di atas landasan siratal mustaqim. Yang berubah mungkin bentuk fizikal kita, umur kita berubah, tapi jalan hidup tadi biarlah kita kekal di atas jalan Islam yang kita pohon. Ihdinas siratal mustaqim dalam setiap kali solat kita. Kata pengarang, bermulalah peristiwa yang berlaku di Gua Hira itu apabila umur baginda sallallahu alaihi wasallam menghampiri 40 tahun. Renungan dan fikirannya terhadap hal-hal silam telah melebarkan lagi kecerdasan akal antara baginda dan kaumnya. Bila hampir 40, semua orang mengakui. Pakar-pakar psikologi pun mengakui. Pakar-pakar motivasi pun mengakui. 40, lingkungan 40 adalah perubahan kepada kematangan seorang manusia, khususnya manusia yang dikatakan lelaki. 40. Orang yang kadang-kadang masuk umur 25, 30-an panas baran, tapi umur 40, bermula 40, kadang 40 lebih sikit, dia punya suhu dah makin turun kerana kematangan semakin meningkat. Orang yang kadang-kadang ada anak umur masa 25, ada anaknya masa umur 30, cara dia menguruskan adalah cara ketika umur 25, 30-an kurang matang, tetapi bila mari 40 dia akan menguruskan dengan cara yang lebih matang. Kebiasaannya begitu. Ada orang yang tak berubah, kan, umur 25 panah baran, sampai 50 pun panah baran lagi, tuan-tuan. Kan, berebut remote Astro dengan bini, dibalingnya remote Astro. Kenapa? Marah kerana bini nak tengok rancangan masak-masak. Kan, dia nak tengok bola walaupun kalah masuk gua dan sebagainya. Jadi, apa dia? 60, 50 pun tak berubah. Tetapi kebiasaannya 40, fasa berubah. Pandangan kita semasa umur 30-an kadang-kadang berbeza dengan sesuatu perkara itu bila mari umur 50-an, 40-an kerana kematangan. Itu yang berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecerdasan akalnya melihat kaum aku ni tak apa nak betul menyembah patung-patung yang dicipta sendiri. Ini dia berfikir dengan akalnya. Lalu baginda mengambil keputusan untuk bersendirian dan baginda mengambil bekal roti gandum dan air lalu pergi Gua Hira di atas Bukit Nur yang jauhnya kira-kira 2 batu daripada Makkah. Gua Hira ialah gua yang kecil, panjangnya 4 hasta dan lebarnya hampir 2 hasta. Gua, tuan-tuan, baik tuan-tuan yang biasa pergi umrah, mungkin ada yang naik Gua Hira. Kan, tuan-tuan pernah naik Gua Hira? Tidaklah macam gua tempurung, kan, kalau kita di Malaysia. Kalau Malaysia bila sebut gua, masuk ke dalam gelap gelita. Kan, Gua Hira panjangnya 4 hasta, lebarnya lebih kurang 2 hasta. Itu saja Gua Hira. Ya, tetapi itulah dia tempat Rasulullah bersendirian. Ya, gua, gambaran gua di negara-negara Arab kebiasaannya tak macam gua kita. Kan, yang di Malaysia ni masuk gua Niah gelap gelita, gua Tempurung pun kalau tuan-tuan masuk
Sampai package yang last itu lebih kurang 2 jam baru kita akan keluar, 3 jam baru akan keluar semula ke pintu masuk dalamnya gua. Tetapi Gua Hira 4 hasta saja tuan-tuan, ya, lebih kurang 4 hasta tuan-tuan kan, lebih kurang sedepa kita, panjangnya lebih kurang 2 hasta, itu je. Cukuplah untuk sembahyang kalau kita sembahyang di situ. Kemudian dia kata baginda bersama isterinya, jadi dia bawa bekal. Jadi umur 40-an Nabi bersendirian di Gua Hira dengan membawa bekal, roti gandum dan air. Orang Melayu dia bawa bekal juga, piduk gua kan, bawa bertih 7 biji. Tu kita kata betapalah orang dulu-dulu lah tuan-tuan. Semayang tidak apa tidak duduk dalam tu je. Itu tidak nilah, tidak syar'i kita kata tuan-tuan. Bersama baginda isterinya yang berada tidak jauh memberikan sokongan kepadanya. Lalu baginda menetap di situ selama sebulan pada bulan Ramadan. Ya, sebulan bulan Ramadan baginda beruzlah duduk di situ memikirkan tentang ketuhanan, mencari. Tentang fitrah manusia yang Nabi sebutkan, yuladu, setiap manusia ni dilahirkan dalam fitrah. Fitrah manusia, dia ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu jugalah kita ni tuan-tuan, semua manusia fitrahnya dia ada iman kepada Allah. Ketika mana kita dihimpunkan oleh Allah di alam roh, tuan-tuan kan, di alam roh dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tanya, alastu bi rabbikum, wahai semua roh, alastu bi rabbikum, aku ni Tuhan kamu atau tidak? Qalu bala syahidna, semua roh menjawab, bala syahidna, bahkan ya Allah kami jadi saksi Engkau Tuhan kami. Semua roh, baik roh siapa tuan-tuan, apa ni, Presiden Rusia ke, Israel ke, John Biden ke, semua mengaku di hadapan Allah, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Semua ni fitrah. Ya, jadi fitrah manusia ni dia memikirkan tentang ketuhanan. Lahir daripada rahim ibunya, fitrah tu ada. Tetapi pengaruh suasana, pengaruh keturunan menyebabkan dia mencari selain Allah. Kalau dia pengaruh suasana dia Islam, dia mencari Islam. Kalau dia lahir keturunannya Islam, dia akan mengikut Islam kebiasaannya. Itulah fitrah. Jadi baginda sebulan duduk di Gua Hira memikirkan tentang ketuhanan. Tak logiknya menyembah batu, menyembah patung-patung yang dicipta sendiri. Baginda memberi makan kepada mana-mana orang miskin yang datang kepadanya. Duduk di Gua Hira tu ada orang miskin yang datang, diberinya makan. Baginda menghabiskan masa beribadat dan berfikir tentang alam sekeliling yang dapat disaksikan dan tentang apa yang ada di sebalik alam ini, iaitu kekuasaan yang mengadakannya. Berfikirlah kan bagaimana bulan, bintang, matahari duduk di tempatnya, orbitnya tidak berlaga satu sama lain. Siapa yang cipta dia? Siapa yang menyusunnya? Baginda merasa tidak yakin terhadap pegangan kaumnya yang merupakan akidah syirik serta gambaran yang teraba-raba, samar-samar. Ya, datanglah keraguan kepada kaumnya yang menyembah berhala. Kenapa? Macam kita sebut tadi, kita cipta dia, kita sembah dia, kita agungkan dia. Tak logiknya pada akal kita. Kan, jadi Nabi berfikir tentang itu. Dan sayangnya baginda tidak mempunyai jalan yang jelas, tapi tak dapat dengan jelas apakah kebenaran di sebalik apa yang dilihat. Nak cari Tuhan mana ni tak nampak lagi. Tapi kaum yang sembah ni, orang-orang Quraisy yang sembah ni, tak betul. Tapi apa yang betul tak dapat nak cakap lagi. Itu gambaran yang berlaku kepada Nabi. Sebenarnya pemilihan baginda untuk mengasingkan diri di gua adalah salah satu perancangan Allah kepadanya. Itu takdir Allah sebagai persiapan baginya menghadapi satu urusan yang sangat besar. Tuan-tuan, untuk berhadapan dengan sesuatu yang besar, kamu kena banyak menyendiri.
Sebab itu tuan-tuan, kehidupan kita adalah ujian, mencabar, dan kita seringkali digalakkan untuk menyendiri. Bukan menyendiri maksudnya tuan-tuan masuk Gunung Lang, duduk di sana 40 hari, betapa pula dah. Mengasingkan diri, kita disuruh bangun di tengah malam dalam keadaan sunyi, buatlah amal ibadah, mencari kekuatan sebab nak menghadapi kehidupan yang makin hari makin mencabar. Sebab itu dalam Islam, bangun di awal pagi, kemudian kamu menghidupkan malam bersendirian dalam keadaan sunyi, Allah berikan kelebihan-kelebihan yang banyak. Dan ia adalah sumber kekuatan jiwa yang disarankan oleh Allah, oleh Islam, oleh para ulama untuk kita buat. Sebab tu ulama-ulama kalau kita lihat bagaimana mereka boleh menghadapi cabaran kehidupan mereka seharian, kan sama ada ulama-ulama mazhab dan sebagainya ataupun ulama-ulama ketika ini, kerana rahsia mereka bangun di tengah malam mencari kekuatan yang kita kata duduk bersendirian, beribadah, mengadu kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan, kehidupan kita yang mencabar, kita perlukan kekuatan ialah dengan menyendiri. Dan Nabi nak bawa Islam. Islam ini sesuatu yang besar dan akan menghadapi cabaran yang besar. Maka Nabi dipersiapkan Allah dengan persiapan yang sebaik-baiknya, iaitu antaranya bersendirian setahun sebulan dalam bulan Ramadan, menyendiri mencari kekuatan. Sebagai panduan pada kita, kita juga perlukan kekuatan. Banyaklah menyendiri bersama dengan Allah di waktu-waktu hening di awal pagi, kan pukul 4 atau pukul 4:30 kita bangun, atau pukul 5 pun sempat lagi untuk kita bertahajud, baca Quran, mencari kekuatan diri. Sebenarnya itulah yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana jiwa pun yang hendak berperanan mempengaruhi realiti kehidupan manusia dan menukarnya ke arah lain, mestilah berkhulwah, bersendirian terlebih dahulu pada setengah waktu, serta memutuskan diri daripada hiruk pikuk dunia yang penuh dengan tipu daya. Tuan-tuan tengok orang-orang besar, baik Salahuddin Al-Ayyubi, baik kita kata Muhammad Al-Fatih. Kalau kita lihat sejarah kehidupan mereka, mereka menjadi orang yang kuat dan hebat kerana tahajud yang tidak ditinggalkan hampir setiap malam. Apa dia? Bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Sumber kekuatan. Ya, jadi sebab itu kita sama-samalah tuan-tuan, puan-puan, kita mencari kekuatan dengan menghidupkan malam kita sekerap yang mungkin. Tak dapat sehari sekali, mungkin 2 hari sekali. Tak dapat 2 hari, 3 hari sekali, mungkin 4-5 hari atau seminggu sekali. Ada masa kita bangun untuk beribadah kepada Allah bersendirian, merintih, merayu, memohon keampunan, kerana Allah Subhanahu wa taala menunggu-nunggu di sepertiga malam rayuan, rintihan dan juga permintaan serta doa kita kepada Dia. Begitulah Allah merencanakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memberi perbekalan untuk memikul amanah yang besar yang merubah keadaan muka bumi ini. Nabi ini nak mengubah alam ini daripada manusia yang menyembah kepada berhala kepada menyembah Allah. Satu perubahan yang besar. Daripada hidup yang tidak ada sistem yang tepat, sistem yang selamat, sosial yang baik, kepada sistem hidup yang mementingkan keadilan, kesejahteraan, kepada hidup yang mementingkan semua orang. Perubahan besar yang nak dibawa memerlukan persiapan dan persediaan yang hebat. Maka Allah persiapkan Nabi dengan itu. Allah merencanakan untuk Nabi Muhammad supaya beruzlah dalam masa 3 tahun sebelum membebankannya dengan tugas kerasulan.
3 tahun sebelum sampai wahyu. 3 bulan Ramadan. Kan contoh kalau kata kita 2 tahun 1440, 1441, 1442. 3 tahun, ketiga-tiga bulan Ramadan Nabi beruzlah di Gua Hira. Bukan setahun saja, bukan masa terima wahyu je, tak. 3 tahun, tuan-tuan. Kekuatan yang Allah rencanakan untuk membentuk Nabi. Sebelum semasa tempoh uzlah ini, baginda memperuntukkan sebulan dalam setahun berkelana bersama alam nyata, mencari rahsia yang tersirat, mencari Tuhan di sebalik alam yang terlihat. Ya, nak melihat, nak mencari alam ni apa yang ada di sebaliknya, siapa yang menciptanya. Sampailah Ramadan yang ketiga, yang umurnya 40 tahun, dan datanglah wahyu kepada baginda. Apabila genap umur baginda 40 tahun, iaitu usia kematangan, dikatakan pada peringkat usia inilah semua rasul diutuskan. Yang kita sebut tadi, kebanyakan para nabi dilantik menjadi rasul semasa umur 40 tahun. Kita boleh lihatlah diri kita sendiri, tuan-tuan, kan? Puan-puan boleh lihat suami puan-puan masa kahwin umur 22, 23, 25 dengan umur 40, ada perubahan atau tidak? Kan biasanya akan ada perubahan. Masa umur 25, 30 kedekut sikit. Masa umur 40 dia tak apa kedekut dah. Atau terbalik dah. Masa umur 25 dia pemurah, baru kahwin. Umur makin tua makin kedekut. Kan tak nak belanja apa-apa. Yang tu perubahan yang makin negatif lah pula. Jadi kita kata biasanya bila makin matang, perubahan itu semakin positif. Kalau kita lihat dalam diri kita lah, kita membaca Quran semasa umur 25, 30, tetapi masa 40, 50 biasanya makin kita perbanyakkan membaca Quran. Sebab kita matang dan kita makin berfikir, kita sebenarnya semakin jauh meninggalkan dunia, dan kita semakin dekat menghampiri detik terakhirnya kehidupan. Maka marilah 40, 41, 42, 55, 58 sampailah berikutnya. Jadi umur-umur kematangan. Yang dimaksudkan dengan jejak-jejak, ketika itu datanglah kepada Rasulullah tanda-tanda kerasulan. Jejak-jejak yang kerasulan itu ialah mimpi-mimpi yang benar. Mulalah Allah takdirkan datang mimpi-mimpi yang membawa kebenaran. Belum wahyu lagi pada awalnya, tapi mimpi yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pada tempoh ini tidak bermimpi melainkan mimpi yang terang dan nyata. Hal ini dialami oleh baginda selama 6 bulan. Tempoh kenabian ialah 23 tahun. 6 bulan sebelum turun wahyu ni, Nabi mimpi, tuan-tuan, mimpi semua benar-benar. Kita, tuan-tuan, mimpi payah nak benar, kan? Mimpi tu hanyalah impian saja. Mimpi kaya, jaga-jaga macam tu lah juga. Tak benar pun sebab malas kerja. Mimpi je lah kaya. Mimpi benar jarang kita berlaku, tuan-tuan, kan? Yang mimpi benar kalau kita mimpi berjumpa dengan Rasulullah, kan? Yang tu mimpi yang benar lah. Yang lain belum tentu. Kadang-kadang mimpi kawan tu mati, tapi tengok hidup lagi, tak mati-mati juga. Benarlah dia akan mati, tapi tak mati-mati lagi. Mimpi kita, mimpi Nabi 6 bulan sebelum tu, mimpinya adalah tentang kebenaran. Jadi dia kata mimpi ini adalah satu bahagian daripada 46 bahagian kenabian. Tanda-tanda kenabian ialah antaranya mimpi yang benar. Ya. Pada bulan Ramadan ini, di tahun ketiga baginda beruzlah di Gua Hira, berlangsunglah kehendak Allah melimpahkan rahmatnya kepada penduduk bumi, dengan Allah mengutuskan Jibril untuk menurunkan Al-Quran kepada baginda. Jadi dah Ramadan pertama tahun masa umur 38, lepas tu Ramadan kedua masa umur 39, dan Ramadan yang ketiga semasa berumur 40, turunlah Jibril menyampaikan wahyu sebagai rahmat kepada seluruh manusia, yang Nabi ini rahmatan lil alamin.
Dengan melihat dan meninjau tanda-tanda dan bukti-bukti yang memungkinkan kita untuk menetapkan hari bersejarah ini ialah dengan melihat dan dikaji, ahli sejarah kaji bila turun wahyu ni. Tuan-tuan, ini berdasarkan Rahiqul Makhtub lah. Kan dalam sejarahnya dilihat begitu begini, dikaji bila turun wahyu ni hari Isnin 21 Ramadan di waktu malam bersamaan 10 Ogos 610 Masihi. Tuan-tuan, 10 Ogos. Lepas dah lah. Kan hari ni dah nak apa ni kita kata dah nak masuk Ogos dah masuk dah nak di tengah dah. 10 Ogos adalah apa kita kata tarikh turunnya wahyu pada tahun 610 Masihi bersamaan 21 Ramadan. Tuan-tuan, ketika itu umur baginda sallallahu alaihi wasallam secara tepatnya, umur yang tepat Nabi dikira berdasarkan sejarah 40 tahun 6 bulan 12 hari mengikut bulan Qamariyah. 40 tahun 6 bulan 12 hari. Umur Nabi 40 tahun 6 bulan 12 hari. Pada hari Isnin 21 Ramadan turunnya Quran bersamaan dengan 10 Ogos 610 Masihi. Tarikh turun Quran kepada Rasulullah berdasarkan sejarah dan mengikut perkiraan tahun Syamsiah, Oktober Disember semua tu Syamsiah. Umur Rasulullah ialah 39 tahun 3 bulan 12 hari. Ikut bulan Syamsiah yang kita kata perkiraan matahari Januari, Februari, Mac ini masih 39 tahun 3 bulan 12 hari. Ikut Qamariyah tadi 40 tahun 6 bulan 12 hari. Itu inilah, tuan-tuan tak hafal pun tak apalah kan, tapi makluman kita ya, sebagai makluman. Kalau kita ambil tahu, itulah dia umur baginda sallallahu alaihi wasallam dan tarikhnya. Kan dalam Islam sendiri 21 Ramadan. Kita sambut nuzul Quran 17 Ramadan. Itu khilaf tak apalah. Kita kata disebutkan di sini 21 Ramadan ketika mana berumur 40 tahun 6 bulan 12 hari perkiraan tahun Hijrah Qamariyah. Qamariyah mengira bulan yang kita lah, bulan Islam ini. Dan mengikut Masihinya 39 tahun 3 bulan 12 hari. Itu umur Rasulullah. Jadi marilah kita mendengar apa yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu an tentang keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, di mana dia kata diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, iaitu kisah yang merupakan satu obor daripada cahaya ketuhanan yang menerangi kegelapan kekufuran dan kesesatan sehingga berjaya mengubah cara hidup dan memperbetulkan garisan sejarah, membetulkan kehidupan manusia yang jauh sesat, yang menyembah makhluk dan tidak menyembah Tuhan yang sebenar. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, pada permulaan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah ialah mimpi-mimpi yang baik semasa tidur. Mimpi-mimpi yang baik semasa tidur. Baginda tidak bermimpi melainkan mimpi itu sangat jelas, sejelas suria di waktu pagi. Maksudnya mimpi yang jelas, yang terang, yang benar. Kemudian timbul keinginan baginda untuk bersendirian. Lalu baginda bersendirian di Gua Hira, beribadat di dalamnya beberapa malam sebelum kembali kepada isterinya mengambil bekal. Ya, isterinya Khadijah radhiyallahu anha lah ketika itu. Setelah habis bekal, baginda kembali semula kepada Khadijah dan mengambil bekal semula seperti sebelumnya. Kan bekal roti gandum tadi habis, patah balik kan. Roti gandum tuan-tuan, dia tak ada nak basi macam nasi lemak. Kita pergi hutan, pergi kebun bawa nasi lemak. Beli yang pagi tadi nak makan sampai ke petang. Nak makan sampai ke petang.
Kan? Tokey nasi lemak tu masak nasi lemak pukul 3 pagi. Kita makan pagi sampai kebun makan pukul 9, elok lagi lah. Nak makan pukul 3 petang basi lah tuan-tuan, sebab kita beli nasi lemak. Roti gandum tuan-tuan yang biasa pergi kan negara-negara Arab, tengok roti gandum dia bukanlah macam roti Arab Malaysia ni. Roti Arab Malaysia ni orang Arab pun tengok pelik, dia kata kami pun tak ada roti Arab macam ni. Kan kita pergi negara Arab, roti Arab dia kadang-kadang tuan-tuan yang keras tu, kalau Arab Mesir kadang-kadang keras tuan-tuan kan. Kita ialah bulat lebih kurang macam roti canai atau besar sedikit, tapi dia bukanlah lembut macam roti canai. Memang tak ada istilah basi lah. Tambahlah zaman Rasulullah, tepung-tepung zaman dulu tidaklah sehalus tepung-tepung zaman kita. Jadi bila habis bekal, dia balik semula kepada Khadijah dan mengambil bekal. Akhirnya datanglah kebenaran kepada baginda ketika berada di dalam Gua Hira. Seorang malaikat datang kepadanya dan berkata, kisah yang popular yang kita biasa dengar, malaikat Jibril datang memeluk baginda dan menyebut Iqra. Ya, malaikat menyebut Iqra, bacalah. Lalu Rasulullah berkata, ma ana biqari'in, aku tak tahu membaca. Jibril berkata lagi memeluk baginda dan baginda merasa sangat sesak, dia peluk kuat-kuat. Kemudian dilepaskan. Lalu Jibril pun berkata, Iqra, bacalah. Dan Nabi kata, ma ana biqari'in, aku tak boleh baca, tidak tahu membaca. Lalu dipeluk kali ketiga, kemudian dilepaskan. Bukan dipeluk tu, peluk lagi, kemudian lepas. Dikatakan kepada Rasulullah, bacalah. Kemudian Rasulullah kata, aku tak boleh baca. Lalu Jibril kata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Al-Alaq itu dari ayat 1 sehinggalah ayat ke-5. Dan Nabi mengikutnya. Lalu ayat 1 hingga ke-3. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas itu pulang kepada isterinya dalam perasaan gemetar sehingga sampai kepada Khadijah. Baginda berkata, zammiluni, 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 selimutkan aku, selimutkan aku, selimutkan aku. Kenapa? Takut gementar tadi satu makhluk yang tak pernah dilihat bagaimana sebelum ini datang memeluk baginda dan suruh membaca. Baginda berkata kepada Khadijah, apa yang terjadi kepada aku? Dia tanya Khadijah, apa jadi pada aku ni? Kenapa? Datang satu makhluk yang suruh macam ni, macam ni. Apa jadi pada aku? Dia tanya pada Khadijah. Lalu kemudian diceritakanlah peristiwa itu kepada Khadijah. Maka Khadijah berkata, aku bimbang jika sesuatu yang tidak baik berlaku kepada kamu ya Rasulullah. Lantas Khadijah menyahut, tidak sekali-kali. Nabi kata, aku takut jadi apa-apa pada aku ni. Khadijah kata, tidak sekali-kali, demi Allah, dia tidak sekali-kali akan mempersiakan kamu, kerana engkau seorang yang suka menghubungkan persaudaraan, menanggung bebanan orang susah, menolong orang kafir, memuliakan tetamu, dan engkau selalu membantu sebarang perkara yang benar. Nabi kata, aku takut ni jadi sesuatu pada aku sebab mari makhluk peluk dan suruh baca. Umpama kita kata takut jin lah apa, kalau kita lah tuan-tuan kan. Jadi Nabi kata, aku takut. Khadijah kata, tak akan jadi apa-apa, Allah tak akan tinggalkan kamu sebab kamu orang yang baik. Tuan-tuan, sebab itu kita kata konsep apa ni? Orang yang baik Allah tak akan tinggalkan. Sebab itu dalam kehidupan ni buatlah kebaikan. Dan Allah tak pernah meninggalkan kita buat baik itu disia-siakan. Allah akan hitung setiap amal kebaikan. Maka hidup kita buatlah baik. Nabi buat perkara-perkara yang baik sampai dia kata, apa nak jadi padaku? Khadijah kata, Allah tak akan tinggalkan kamu. Kamu buat benda yang baik, menghubungkan silaturahim, membantu orang kafir ke apa, kamu bantu, Allah tak akan tinggalkan kamu. Begitulah iktibarnya. Kalau kita buat kebaikan, Allah tak akan sia-siakan sebarang kebaikan, dan Allah sentiasa bersama-sama dengan perkara-perkara yang benar. Kemudian Khadijah membawa baginda sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, bapa saudara Khadijah sendiri. Dah Nabi pun takut, gementar, tuan-tuan, suspend lah kita katakan, benda besar ni.
Lalu Khadijah bawalah berjumpa dengan Waraqah bin Naufal, bapa saudaranya. Beliau ialah seorang penganut agama Nasrani, agama yang benar sebelum ini. Contohnya Waraqah bin Naufal ini. Dan beliau banyak menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Banyak kandungan kitab Injil yang ditulisnya sebanyak yang dikehendaki Allah, dan beliau ialah seorang yang telah tua dan buta pula. Waraqah bin Naufal ini adalah seorang yang mahir dalam agama Nasrani dan boleh menulis kitab dalam bahasa Ibrani, ya, bahasa kitab Taurat. Dan dia juga mahir Injil. Cuma dia seorang tua dan buta. Contohnya, tapi butanya buta mata, hatinya celik. Lalu Khadijah berkata kepada bapa saudaranya, "Hai bapa saudaraku, dengarkanlah apa yang anak saudaramu ceritakan." Waraqah berkata kepada Rasulullah, "Hai anak saudaraku, apa yang engkau lihat?" Jadi Waraqah tanya, "Wahai anak saudaraku, wahai Muhammad, kamu tengok apa? Yang kamu jadi teruk suspense sangat ni?" Baginda pun memberitahu apa yang dilihatnya kepada Waraqah. Kemudian Waraqah berkata, "Nabi ceritalah, datang makhluk ni peluk 3 kali, suruh baca, suruh baca, suruh baca." Kemudian Waraqah pun berkata, "Itulah namus yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam." Jibril ini dalam bahasa Ibrani dipanggil namus, tuan-tuan ya. Nah, itu yang dikenali oleh, yang disebut oleh Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Jadi dia kata, "Wahai Muhammad, tu yang datang kepada kamu adalah namus." Dalam kita bahasa kita, malaikat Jibril, malaikat yang sama yang Allah berikan, utuskan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi dia ini seorang yang beriman. Lalu dia berkata, "Alangkah baiknya kalau aku masih muda." Dia kata, kalau aku masih muda, alangkah baiknya jika aku masih hidup ketika mana kaummu mengusirmu. Dia bagilah. Tuan-tuan, seorang alim lah ni. Tuan-tuan, mungkin ahli syurga juga, kita bukan tahu kan, sebab dia orang yang beriman. Cuma masa tu Nabi Muhammad baru menjadi Rasul. Dia kata kepada Nabi Muhammad, "Alangkah baiknya kalau aku masih muda dan aku berada ketika mana kamu diusirkan oleh kaummu." Tuan-tuan, lalu baginda berkata, "Apakah mereka akan mengusirku? Wahai Waraqah bin Naufal, apakah kaum aku akan usirkan aku ni?" Jawab Waraqah, "Ya. Tidak seorang pun nabi atau lelaki yang membawa sepertimu, melainkan ia akan dimusuhi oleh kaumnya sendiri." Kata Waraqah bin Naufal, mana-mana orang yang didatangi oleh namus ini, oleh malaikat Jibril ni, bawa wahyu ni, dia akan dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Sebab itulah kalau kita lihat Nabi Musa bagaimana dimusuhi oleh Fir'aunnya, Nabi Ibrahim bagaimana dimusuhi oleh kaumnya sendiri, Nabi Ayub, Nabi Yunus, semua Nabi yang membawa wahyu akan dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Iktibar pada kita, kadang-kadang kita membawa Islam dalam keluarga, kita membawa Islam dalam masyarakat, dan kita menjadi musuh kepada keluarga kerana kita membawa corak hidup Islam dalam keluarga. Oh, mak meninggal, ayah meninggal, jadi harta ni ayah tak wasiat, mak tak wasiat, kita bagilah cara faraid. Akan timbullah apa dia? Kita bagilah sama rata, begitu begini, mengenepikan hukum. Tak bagi, boleh bergaduh, mengenepikan hukum, kerana ada orang yang akan menentang bila kita membawa kehidupan agama di dalam ahli keluarga. Begitulah masyarakat. Ada orang yang membawa kehidupan, corak kehidupan Islam. Ada orang membawa dulu budaya-budaya yang tak betul, kita nak hapuskan, kita nak bawa budaya yang betul, budaya Islam yang boleh menjadi sebagai amal ibadah. Kita ditentang oleh kaum sendiri. Dulu corak pemikiran kamu dalam ekonomi, corak pemikiran kamu dalam perundangan, corak pemikiran kamu dalam politik, corak pemikiran kamu dalam pendidikan,
corak pendidikan kamu dalam sosial mengikut budaya barat. Kita bawa corak budaya Islam. Kita dimusuhi oleh kaum sendiri. Ini tuan-tuan berlaku pada zaman Nabi dan berlaku zaman kita dan akan berlaku zaman akan datang. Itulah ujian dan cabaran kepada orang yang membawa Islam. Itu yang disebut hadis tadi awal tadi, asyaddan nas bala'an, manusia yang paling banyak menerima ujian al-anbiya, para nabi, summailunahum summail. Supaya siapa yang ikut nabi dia akan terima ujian, siapa yang ikut nabi akan terima ujian. Jadi Waraqah kata, alangkah baiknya kalau aku masih muda dan aku ni bersama dengan kamu ketika mana kamu diusirkan oleh kaummu. Maka Nabi tanya, aku akan diusir? Ya, kamu akan diusir nanti bila sampai masanya. Kalaulah aku masih ada pada hari engkau mengalaminya, pasti akan kutolong engkau dengan bersungguh-sungguh. Kata Waraqah, kalaulah aku ada, aku akan bantu kamu bersungguh-sungguh. Namun tidak lama selepas itu, Waraqah pun meninggal dunia dan wahyu terhenti. Tuan-tuan, bukankah wahyu ni bila turun ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian terhenti beberapa ketika, belum turun wahyu kedua, maka Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza meninggal dunia. Selepas itu bermulalah, bila turun wahyu tadi, bermulalah fasa bila dilantik menjadi Rasul. Nabi menerima ujian demi ujian dan juga tugasan demi tugasan untuk menyampaikan Islam kepada kaumnya. Ya, jadi bila dah dilantik menjadi Rasul, Nabi melaksanakan tugas-tugasnya menyampaikan Islam yang sampai kepada kita. Sebab itulah kata orang, kata ulama-ulama tuan-tuan kan, sayangnya Nabi kepada kita. Nabi sanggup berlapar. Dalam peperangan Nabi sampai cedera, mempertaruhkan nyawa dan tidak hidup senang pun dalam kehidupannya kerana nak menyampaikan, memastikan Islam sampai kepada kita, kerana sayangnya baginda kepada kita. Para sahabat mengorbankan hartanya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan nyawanya untuk memastikan Islam sampai kepada kita, kerana mereka sayang kepada umat-umat yang akan datang. Tapi bila mari umat akhir zaman, berapa ramai orang yang akhirnya menghina Nabi, berapa ramai orang yang akhirnya menghina para sahabat, tidak mengenang bagaimana jasa para sahabat menyampaikan Islam sehingga harta mereka, nyawa mereka pun dihabiskan untuk Islam. Maka itulah dia yang perlu kita contohkan. Bagaimana yang kita sebut pada awal tadi, Nabi datang membawa cara hidup Islam. Dunia ini sebagai jambatan kamu menuju ke akhirat, maka inilah jalan hidupnya, ihdinas siratal mustaqim, yang kamu pohon. Hidup dengan cara Islam, hidup membawa Islam, dan hidup kamu ialah menyebar dan juga melaksanakan Islam di atas muka bumi. Itulah dia kehidupan seorang Islam. Bukan kehidupan itu berpandukan kehendak diri yang hanya inginkan mencapai kepentingan diri, kekayaan diri, kepuasan diri, tapi kita meninggalkan apa yang Islam suruh kita buat. Jadi tuan-tuan, kisah-kisah yang berikutnya selepas turunnya wahyu, insya-Allah kita akan sambung pada bulan hadapan, sekiranya diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mohon maaf kalau salah dan silap. Sekadar inilah untuk renungan kita pagi ini. Semoga sejarah yang kita lihat sentiasa menjadi motivasi kepada kita untuk hidup bersama Islam, untuk hidup menyampaikan Islam, hidup untuk menjadikan Islam sebagai panduan kehidupan secara keseluruhannya. Semoga Allah membimbing kita selamanya di atas muka bumi ini untuk berada di atas landasan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'alamin hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.